Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam slide ini saya akan bincangkan tentang bab kedua pemikiran dalam tamadun Islam yang merangkumi keilmuan dan pendidikan serta politik dan pemerintahan. Sebagai pendahuluan, pada zahirnya tamadun itu tidak lebih daripada berita-berita perang, jatuh bangunnya sebuah kerajaan. Maksudnya, ramai yang beranggapan tamadun hanyalah sejarah, ya. Tapi pada hakikatnya, tamadun ini melibatkan tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa dan sebab-sebabnya. Sebagaimana yang anda telah pelajari sebelum ini, bahawa tamadun itu sendiri bermaksud pembangunan, kemajuan. Maka apa sahaja yang membawa kepada pembangunan, kemajuan, maka itulah tamadun sebenarnya. Ya, jadi ia bukan hanya terhad kepada sejarah semata-mata. Begitu juga dengan tamadun Islam. Ia merangkumi pelbagai aspek, termasuklah bidang keilmuan dan pendidikan, politik dan pemerintahan, serta sosial dan ekonomi. Walau bagaimanapun, untuk slide kali ini saya akan memfokuskan terlebih dahulu kepada keilmuan dan pendidikan. Keilmuan dan pendidikan. Ilmu adalah asas pencapaian sesebuah tamadun. Tanpa ilmu, suatu kerajaan, sebuah negara, suatu bangsa itu tak mampu dibangunkan atau dimajukan. Kerana tamadun itu sendiri bermaksud kemajuan atau pembangunan. Dan dalam Islam, ilmu itu adalah sesuatu yang amat penting. Ini boleh kita lihat berdasarkan kepada wahyu yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Perkataan Iqra atau bacalah itu memberi maksud yang ilmu itu adalah sesuatu yang amat penting, kerana tanpa ilmu seorang itu tidak akan mampu membaca. Selain surah Al-Alaq, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi di sini menunjukkan bahawa orang yang berilmu itu darjatnya adalah lebih tinggi berbeza dengan orang yang tidak berilmu atau kurang ilmu pengetahuannya. Sejarah kegemilangan Islam membuktikan kepentingan nilai ilmu bagi menunjukkan sebuah tamadun. Ini dapat kita lihat melalui sumbangan tokoh-tokoh Islam seperti Ibn Khaldun, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Zahrawi dan ramai lagi, yang mana sumbangan mereka dari sudut ilmu pengetahuan itu cukup tinggi sehingga kitab-kitab karangan mereka diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan dijadikan sumber rujukan oleh Barat. Dasar pemikiran Islam dalam bidang ilmu merangkumi keupayaan mewujudkan penyesuaian antara ilmu moden dengan Islam. Contohnya, bagaimana untuk misalkan kes. Contoh sebelum ini kita ada angkasawan Muslim pertama yang ke angkasa lepas, iaitu Datuk Dr. Syekh Muzaffar. Ya, jadi dalam hal ini ada tata cara untuk membolehkan seorang Muslim itu berwuduk dan bersolat di angkasa lepas. Ya. Kemudian yang kedua, perbincangan mengenai Islamisasi ilmu. Ia juga merupakan dasar pemikiran Islam. Yang mana proses ini telah lama berlaku. Kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu adalah masyarakat yang percaya kepada semangat, ruh dan sebagainya, ya, perkara tahyul, khurafat dan sebagainya. Maka selepas kedatangan Islam, kepercayaan ini telah dimansuhkan, telah tukar, ya, dengan menunjukkan, dengan mengajar bahawa Allah itu adalah Tuhan pencipta yang sebenar-benarnya yang perlu disembah, bukan makhluk lain. Ya. Dari sudut sumber ilmu pula, dalam Islam boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu sumber asasi dan sumber sekunder. Sumber asasi bermaksud juga sebagai sumber utama. Yang ni
semua sudah maklum, sumber asasi pada ilmu dalam Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala sumber sekunder pula ialah intuisi, akal dan panca indera. Okey, sekarang kita pergi kepada Al-Quran, sumber utama yang pertama. Apakah maksud Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril, yang diturunkan secara mutawatir atau beransur-ansur selama 23 tahun. Ya. Dan membacanya adalah menjadi suatu ibadah. Serta ia diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Al-Quran adalah mukjizat teragung yang digunakan kepada Nabi SAW dan menjadi sumber ilmu utama kepada manusia. Bermaksud sekiranya kita mempunyai sebarang permasalahan ataupun isu yang perlu diselesaikan, perlulah kita merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu. Ya, tiada sebarang sumber lain yang boleh mengatasi Al-Quran. Malah As-Sunnah sendiri tidak mampu menandingi kedudukan Al-Quran menjadi sumber utama yang pertama. Ya. Dan ia juga menjadi kitab petunjuk hidayah kepada semua manusia. Antara istilah lain yang digunakan ataupun nama lain yang digunakan yang maksud Al-Quran ialah Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Huda. Ya. Itu semua bermaksud Al-Quran. Ia mengandungi pengajaran kepada seluruh aspek kehidupan manusia yang menjelaskan perkara yang telah berlaku, akan dan sedang berlaku. Okey, sekarang kita tengok pula kepada sumber utama yang kedua, iaitu As-Sunnah. Apakah As-Sunnah? As-Sunnah merupakan apa jua yang diriwayatkan daripada Nabi SAW yang berbentuk ucapan, ya, sama ada berbentuk ucapan, perbuatan atau takrif. Ya. Jadi ia merupakan sumber ilmu yang kedua selepas Al-Quran. Ya, macam saya katakan tadi, tidak boleh melangkaui Al-Quran. Jadi sekiranya ada masalah, Al-Quran perlu dirujuk terlebih dahulu. Ya. Kemudian sekiranya kita tidak mampu untuk menafsirkan apa yang terdapat Al-Quran, maka kita boleh lihat kepada Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Ya. Dan Al-Quran, As-Sunnah ini tidak dapat dipisahkan daripada Al-Quran kerana peranannya sebagai yang pertama menyokong. Okey, menyokong apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Contohnya, hadis Nabi SAW yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima solat seorang yang berhadas sampai ia berwuduk. Maka hadis ini menyokong ayat Al-Quran dari surah Al-Ma'idah, contohnya ayat 6, ya, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai buku lali. Ya, itu contoh bagaimana hadis itu menyokong apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Ya. Ataupun kita sebut juga sebagai takrir. Ya. Okey, yang kedua, menghurai. Menghurai ni contohnya, ni senang. Contohnya solat, kewajipan, tata cara solat. Ya. Sebab dalam Al-Quran cukup umum. Ya. Aqimus solah wa atuz zakah. Ya, contohnya, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maka bagaimanakah tata cara solat yang sebenarnya? Dalam hal ini hadis Nabi SAW menyebut, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, maka solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solatnya. Jadi dalam hal ini ia menghuraikan bagaimanakah secara lebih terperinci solat itu perlu dilaksanakan. Ya, dengan cara melihat pada cara Nabi solat. Ya. Okey, yang ketiga ialah mentakhsis. Mentakhsis maksudnya apa? Mengkhususkan. Ya. Contohnya, dalam Al-Quran hanya menyebut aqimus solah wa atuz zakah. Ya. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Zakat apa? Jadi dalam As-Sunnah diceritakan tentang zakat fitrah. Ya. Yang bermaksud Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Itu 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Ya, riwayat Muslim.
Itu contoh hadis yang mentakhsiskan, yang peranannya mentakhsiskan, mengkhususkan apa yang dinyatakan secara umum dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ialah membatas. Contohnya dalam Al-Quran ada nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi dalam Al-Quran hanya mengatakan pencuri lelaki dan wanita perlu dipotong tangan mereka. Jadi sampai mana? Ataupun adakah semua pencuri itu perlu dipotong tangan? Jadi dalam hadis ada membataskan, la tuqta' yadus sariq illa rubu'i dinarin fasa'idan. Tidak dipotong tangan seorang pencuri itu kecuali sampai nilai curian, harta curian itu sampai kepada rubu' dinar, 1/4 dinar ataupun lebih, fasa'idan. Jadi sekiranya seorang tu hanya mencuri sebatang pen ataupun 3 biji gula-gula, jadi walaupun memang perbuatannya itu mencuri, maka tidaklah sampai hukumnya perlu dipotong tangan. Jadi sebab ada hadis yang telah membataskan berapakah nilaian harta yang dicuri bagi mewajibkan atau membolehkan seorang pencuri itu dipotong tangannya.